Kereta api sedang bergerak laju. Kereta api dari arah selatan akan tiba pada jam 10 malam. Kereta api sudah bergerak ke utara. Apakah yang adik-adik lihat dan dengar sebentar tadi? Ya, adik-adik dengar bunyi kereta api dan melihat ayat-ayat yang dipaparkan. Ayat-ayat tersebut memaparkan potret Malaysia dengan kehebatan negara dalam era pembangunan. Lihat ayat-ayat yang dipaparkan. Cuba adik-adik perhatikan dengan teliti. Maksud ayat berbeza disebabkan penggunaan perkataan sedang, akan dan sudah. Hari ini kita akan belajar kata bantu yang juga termasuk dalam golongan kata tugas. Apa itu kata bantu? Kata bantu ialah perkataan yang hadir sebelum frasa atau prafrasa. Kata bantu membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama dengan menimbulkan makna tambahan dari aspek waktu dan ragam dalam binaan ayat. Terdapat dua jenis kata bantu dalam bahasa Melayu, iaitu kata bantu aspek, kata bantu ragam. Kak Kiki akan jelaskan dahulu tentang kata bantu aspek. Kata bantu aspek ialah perkataan yang digunakan bagi menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu masa lampau, masa ini atau kini dan masa hadapan. Baiklah adik-adik, Kak Kiki harap adik-adik sudah pun mengenali kata bantu aspek. Kak Kiki akan teruskan secara lebih mendalam dengan contoh-contoh ayat untuk adik-adik memahami kata bantu yang dapat membezakan suasana ataupun masa. Masa lampau, perkataan yang digunakan untuk menjelaskan masa lampau ialah telah, sudah, pernah, baru. Ayat contoh, kami pernah melawat Sarawak. Pekebun itu telah pulang ke rumah. Nasihat gurunya sudah tersimpan dalam ingatan Saleh. Murid-murid itu baru bersarapan. Perkataan yang digunakan untuk menjelaskan masa ini atau kini ialah sedang, tengah, masih dan mula. Ayat contoh, keluarga saya sedang dalam perjalanan ke Kedah. Pemain bola sepak negara mula menjalani latihan intensif di Korea. Puan Siti tengah memasak di dapur. Mutu Sami masih menyiapkan kerja penulisannya. Perkataan yang digunakan untuk menjelaskan masa hadapan atau masa akan datang ialah akan, belum. Ayat contoh, pakaian itu belum berbasuh lagi. Pak Ali akan ke Kota Baru esok hari. Siva belum bersedia lagi untuk ditemu ramah. Mei akan bertemu saya petang ini. Adik-adik, Kak Kiki ingin jelaskan kepada adik-adik bahawa terdapat beberapa kekecualian penggunaan kata bantu dalam ayat. Kata bantu belum dan pernah dan kata bantu masih dan belum
boleh hadir bersama-sama tanpa menjejaskan makna kata kerja dalam ayat. Sila lihat ayat contoh yang berikut ini. Belum dan pernah. Datuk saya belum pernah melawat ke Melaka. Masih dan belum. Anita masih belum menjamah nasi itu. Itulah konsep kata bantu aspek. Sekarang, Kak Kiki jelaskan pula tentang kata bantu ragam. Sebelum Kak Kiki meneruskan pembelajaran hari ini, Kak Kiki ingin memberikan sedikit nasihat kepada adik-adik. Dengar nasihat ini ya adik-adik. Adik-adik mesti belajar dengan rajin. Ia hendak mencapai cita-citanya. Anak-anak wajib menghormati ibu bapa. Ibu bapa selalu mengharapkan adik boleh berjaya dalam peperiksaan UPSR. Negara juga mahukan warga yang setia. Perkataan yang diwarnakan ialah mesti, hendak, wajib, boleh dan mahu. Kata bantu ragam ialah perkataan yang dapat menerangkan suasana ragam perasaan. Kata bantu ragam. Hendak, enggan, boleh, harus, mungkin, mesti, memang, patut, dapat, wajib. Kak Kiki tunjukkan ayat-ayat contoh yang menggambarkan ragam perasaan menggunakan kata bantu ragam. Perasaan mesti melakukan sesuatu perbuatan. Sebagai anak, kita harus patuhi nasihat ibu bapa. Rakyat Malaysia mesti menghormati kedaulatan negara. Sebagai insan yang dikurniakan akal, kita patut menyayangi binatang. Murid-murid wajib mempelajari mata pelajaran sejarah. Mereka memang bersedia untuk belajar. Perasaan berhasrat melakukan sesuatu perbuatan. Hendak menerapkan semangat cinta akan tanah air kepada murid-murid. Ramai anak muda hendak bekerja sendiri. Budak-budak itu enggan terlibat dalam aktiviti tidak bermoral. Anda mungkin gagal jika malas berusaha. Perasaan berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan. Rakyat perlu bersatu supaya dapat hidup harmoni. Semua kaum dapat hidup harmoni dengan adanya sikap toleransi dan saling menghormati. Perasaan keizinan melakukan sesuatu. Rakyat boleh menyuarakan pendapat melalui saluran yang betul. Kemalangan jalan raya boleh dielakkan dengan pemanduan yang cermat. Sekarang, Kak Kiki hendak melihat kecekapan adik-adik menggunakan kata bantu dalam ayat. Adik-adik pilih kata bantu aspek dan kata bantu ragam yang sesuai untuk melengkapkan cerita.
adik-adik sudah melengkapkan cerita dengan kata bantu. Sekarang, Kak Kiki paparkan jawapan dan cuba bandingkan dengan jawapan adik-adik. Danny dan Lim baru selesai mengikuti kelas bimbingan. Mereka hendak menggunakan perkhidmatan bas untuk pulang ke rumah. Bas akan tiba tidak lama lagi. Beberapa orang awam sedang menunggu bas yang sama. Bas telah pun sampai. Kini, kita boleh menaiki bas tanpa berebut-rebut, kata Lim. Jika keadaan jalan raya tidak sesak, kita dapat sampai ke rumah pada waktu senja, kata Danny. Apabila sampai di rumah, Danny mendapati ibunya belum pulang dari pejabat. Untuk mengakhiri episod kali ini, sebagai pengukuhan, adik-adik lengkapkan jadual ini dengan membina ayat menggunakan kata bantu. Ayat untuk aktiviti pengukuhan. Boleh. Kita boleh berjaya jika ada keazaman. Dapat. Atas usaha gigihnya, akhirnya cita-citanya dapat dicapai. Hendak. Dengan kemahiran yang dimilikinya, dia hendak memulakan perniagaan. Harus. Untuk menceburi bidang perniagaan, seseorang itu harus berani. Masih. Mereka yang masih belajar sering membuat kesilapan. Wajib. Semua orang wajib menunaikan tanggungjawab yang sudah diamanahkan. Mungkin orang yang tidak menunaikan tanggungjawab mungkin berasa kesal pada masa akan datang. Mesti. Latihan ini mesti dibuat. Sekianlah saja perjumpaan kita kali ini. Adik-adik yang disayangi, dalam episod kali ini, Kak Kiki akan membincangkan topik karangan bahagian B. Adik-adik diminta memahami tajuk soalan karangan terlebih dahulu dan memberi idea atau isi karangan beserta contoh dan huraian sesuatu isi dengan tepat. Sebelum Kak Kiki huraikan dengan lebih jelas lagi, adik-adik, kita lihat kategori atau jenis karangan yang sering disoal dalam peperiksaan UPSR. Kategori atau jenis karangan ialah pengalaman, fakta, perbincangan, autobiografi, biografi, keperihalan, laporan, surat kiriman, syarahan, ucapan. Adik-adik, pastikan adik-adik memahami tajuk atau soalan sebelum menulis karangan. Kak Kiki ingin memberikan teknik menjawab soalan karangan bahagian B untuk mendapatkan karangan yang baik. Adik-adik perlu menulis. Pendahuluan. Pendahuluan memberi penerangan atau definisi atau kata alu-aluan atau tentang tajuk atau soalan yang diberi. Jangan menulis lebih satu perenggan. Ingat, pendahuluan bukan isi atau idea karangan. Memadai dengan satu atau dua ayat. Idea atau isi karangan. Perlu ada 4 idea atau isi karangan. Setiap idea utama perlu ada huraian, iaitu sebagai idea kecil dan huraian terperinci dengan memberi contoh. Memadai dengan 3 atau 4 ayat sahaja. Penutupan. Penutupan juga bukan idea karangan.
Penutupan yang baik dapat menyimpulkan atau menegaskan pendirian tentang apa-apa yang sudah ditulis dalam perenggan ideal. Memadai 1 atau 2 ayat. Permulaan, penutupan boleh menggunakan cadangan, penanda wacana yang menyimpulkan idea seperti berikut. Akhir sekali, kesimpulannya, konklusinya. Oleh itu, dengan hal demikian, jadi. Kak Kiki harap adik-adik memahami perkara yang perlu adik-adik tulis dalam sebuah karangan. Satu perkara yang tidak harus adik lupakan ialah karangan perlukan perenggan. Setiap pendahuluan, isi dan penutup perlu ada perenggan. Untuk mencantikkan karangan itu ditulis, adik-adik boleh sambungkan perenggan dengan penanda wacana. Ini bertujuan untuk melihat kesinambungan pendahuluan, isi dan penutup. Memerlukan 6 perenggan iaitu perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan kedua, idea atau isi pertama. Perenggan ketiga, idea atau isi kedua. Perenggan keempat, idea atau isi ketiga. Perenggan kelima, idea atau isi keempat. Perenggan keenam, penutup. Contoh soalan, karangan fakta. Kebaikan dan keburukan internet. Perenggan pertama, pendahuluan. Kini penggunaan sains dan teknologi dalam kehidupan seharian semakin meluas. Internet membolehkan pengguna dapat mencari maklumat dengan tepat dan cepat tanpa sempadan. 22 patah perkataan. Perenggan kedua, idea atau isi pertama. Salah satunya, kebaikan internet ialah pengguna dapat menjimatkan masa mencari maklumat. Contohnya, murid dapat melayari internet tanpa ke perpustakaan mencari buku kerana maklumat di hujung jari. Kesannya, tugasan dapat diselesaikan dengan cepat. 29 patah perkataan. Perenggan ketiga, idea atau isi kedua. Selain itu, pengguna dapat mengisi masa lapang yang berfaedah dengan melayari internet. Contohnya, mereka dapat berhubung dengan rakan atau saudara yang jauh melalui email. Sebagai hasilnya, gejala negatif dapat dielakkan. 28 patah perkataan. Perenggan keempat, idea atau isi ketiga. Keburukan internet pula adalah banyak maklumat yang tidak benar faktanya dalam laman sesawang. Contohnya, kegiatan yang liar dan isu yang mengancam negara. Akibatnya, pengguna mudah bertindak tanpa berfikir panjang. 28 patah perkataan. Perenggan kelima, idea atau isi keempat. Di samping itu, pengguna terlalu leka dan taksub melayari internet. Contohnya, mereka tidak menghirau saudara mara yang datang ke rumah. Kesannya, pengguna bersikap mementingkan diri sendiri. 21 patah perkataan. Perenggan keenam, penutup. Internet banyak mendatangkan faedah sekiranya pengguna bijak menilai dan menapis maklumat. 10 patah perkataan. Jumlah 138 patah perkataan. Adik-adik, jelaslah bahawa untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik dan untuk mendapatkan markah yang tinggi, adik-adik perlu mematuhi apa-apa yang telah Kak Kiki terangkan tadi. Aktiviti.
Isikan tempat kosong dengan contoh idea atau huraian idea yang sesuai berdasarkan jadual yang diberi. Perenggan pertama, pendahuluan. Amalan rajin membaca ialah amalan yang sangat bermanfaat dan harus diterapkan kepada semua rakyat Malaysia. Terdapat banyak faedah yang akan diperolehi melalui aktiviti ini. Perenggan kedua, idea atau isi pertama. Isi, memperoleh minda sihat dan kreatif. Contoh, pembacaan bahan-bahan ilmiah dapat merangsang pemikiran kita. Perenggan ketiga, idea atau isi kedua. Isi, menambah ilmu pengetahuan. Huraian, para cendekiawan dapat dilahirkan melalui ilmu pengetahuan yang tinggi. Perenggan keempat, idea atau isi ketiga. Isi, meningkatkan kosakata. Contoh, pengenalan dan pemahaman tentang sesuatu perkataan dapat diperkaya melalui pembacaan. Perenggan kelima, idea atau isi keempat. Isi, mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Huraian, masa lapang tidak akan sia-sia. Perenggan keenam, penutup. Jawapannya ialah huraian. Oleh itu, minda kita akan sentiasa berfikir secara kreatif, kritis dan positif. Contoh, pengetahuan tentang sesuatu perkara dapat diperoleh melalui pembacaan, misalnya tentang sesuatu sejarah atau fakta. Huraian, kesannya kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Contoh, dapat mengelakkan pembaziran masa terhadap aktiviti tidak bermanfaat seperti melepak dan bermain permainan video. Perenggan keenam, penutup. Kesimpulannya, amalan membaca adalah satu amalan yang harus digalakkan kepada semua rakyat Malaysia demi melahirkan individu yang berilmu dan berwawasan. Berdasarkan sajak Generasi Negara, tulis karangan tentang cara-cara menjadi insan cemerlang yang diperlukan negara. Sekian sahaja adik-adik. Setakat ini pertemuan kita dan berjumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Selamat maju jaya. Hari ini, Kak Kiki ingin menyentuh pula tentang bentuk kata. Ada 4 bentuk perkataan dalam bahasa Melayu, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata ganda dan kata majmuk. Contoh kata tunggal ialah makan. Perkataan makan itu golongan kata apa adik-adik? Betul, golongan kata kerja. Sekarang, Kak Kiki hendak beri pengimbuhan kepada perkataan makan. Adik-adik perhatikan dan cuba nyatakan golongan perkataan makan setelah menerima pengimbuhan. Makan, memakan, dimakan, makanan, pemakanan, pemakan. Betul adik-adik. Makan, memakan dan dimakan ialah golongan kata kerja. Makanan, pemakanan dan pemakan ialah golongan kata nama.
Itulah dia besarnya fungsi imbuhan yang boleh mengubah golongan kata dan makna sesuatu perkataan. Jadi, perkataan yang menerima pengimbuhan itu dikatakan sebagai kata terbitan. Kata tunggal boleh digandakan untuk membawa pelbagai maksud menjadi kata ganda. Contohnya, makan-makan yang membawa maksud makan sambil santai. Kata tunggal juga boleh ditambah dengan satu perkataan lain untuk mendapat satu makna yang lain daripada perkataan asal, dinamakan bentuk majmuk. Contohnya, makan suap yang bermaksud amalan rasuah. Bagus. Adik-adik sudah jelas tentang 4 bentuk perkataan tadi. Bentuk kata yang manakah yang kita pilih untuk tajuk perbincangan kita pada hari ini? Kak Kiki pilih kata terbitan iaitu perkataan yang menerima pengimbuhan. Tentu adik-adik sudah belajar tentang pengimbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Tapi Kak Kiki nak ulang tayang, boleh tak adik-adik? Ada 4 jenis imbuhan dalam bahasa Melayu, iaitu hawalan, apitan, sisipan, akhiran. Hawalan ditulis, mewarna, berjalan, terjatuh, sebesar, juruang, prasekolah. Apitan, penulisan, perjalanan, mewarnakan, kejatuhan, diajarkan, dimungkiri. Sisipan, gemilang, gemerlap, selerak, seruling, kemuncuk, gerigi, sinambung. Akhiran, ratusan, lautan, siapkan, sertakan, baharui, ikuti. Untuk pengetahuan adik-adik, imbuhan mesti ditulis rapat dengan kata dasar, termasuk imbuhan pinjaman seperti prasekolah, anti dadah, pasca merdeka, seniman dan sebagainya. Kak Kiki fokuskan kepada imbuhan apitan yang membentuk kata kerja, iaitu apitan kata kerja men, kan dan di, kan. Apitan bermaksud kata dasar yang menerima imbuhan awalan dan akhiran. Contohnya, membelikan, dibelikan. Kata dasar ialah beli. Membesarkan, dibesarkan. Kata dasar ialah besar. Menjahitkan, dijahitkan. Kata dasar ialah jahit. Mencantikkan, dicantikkan. Kata dasar ialah cantik. Cuba adik-adik perhatikan perkataan besar dan cantik. Pada asalnya perkataan tersebut daripada golongan kata adjektif. Tetapi apabila sudah ditambah imbuhan men, kan dan di, kan, perkataan tersebut sudah bertukar golongan kepada kata kerja. Jelaslah bahawa perkataan yang menerima apitan men, kan dan di, kan membentuk kata kerja. Adik-adik, men itu bermaksud me dan keluarga, iaitu membentuk imbuhan me, mem, men,
meng, menye, menge. Penggunaan imbuhan itu bergantung pada huruf pertama atau huruf awal kata dasar. Kak Kiki agak-agak tentu adik-adik sedang tertanya-tanya, apakah imbuhan yang hendak digunakan? Jangan bimbang, Kak Kiki akan jelaskan satu persatu. Mula-mula kita tengok dahulu apitan me, kan. Apitan ini digunakan apabila kata dasar bermula dengan huruf M, N, NY, R, L, W dan Y. Me, mandi, kan. Memandikan. Ibu memandikan adik. Me, nafi, kan. Menafikan. Dia menafikan tuduhan itu. Nyanyi, kan. Menyanyikan. Penyanyi menyanyikan lagu rancak. Meranap, kan. Meranapkan. Angin ribut boleh meranapkan rumah-rumah. Melakon, kan. Melakonkan. Pelakon itu melakonkan watak ibu. Warna, kan. Mewarnakan. Adik mewarnakan gambar bola. Yakin, kan. Meyakinkan. Murid itu berjaya meyakinkan hakim bahas dengan hujah yang bernas. Apitan mem, kan, pula digunakan apabila kata dasar bermula dengan huruf B, F dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf F, P dan V. Benam, kan. Membenamkan. Banjir besar boleh membenamkan sebuah bandar. Fatwa, kan. Memfatwakan. Ulama memfatwakan bahawa penagihan dadah haram. Popular, kan. Mempopularkan. Mereka mempopularkan makanan tradisional. Variasi, kan. Memvariasikan. Cikgu memvariasikan teknik pengajaran. Namun, mesti diingat adik-adik, ada dua perkataan yang bermula dengan huruf F dengan F digugurkan, iaitu faham menjadi memahamkan, fikir menjadi memikirkan. Ingat ya adik-adik, dua perkataan tersebut yang menggugurkan huruf F apabila kata dasar menerima imbuhan mem. Seterusnya adik-adik, penggunaan apitan men, kan. Apitan ini digunakan apabila bertemu kata dasar yang bermula dengan huruf C, D, J, SY, Z dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf T, S. Adik-adik, kata pinjaman ialah perkataan yang diambil daripada bahasa Inggeris,
bahasa Arab, bahasa Sanskrit dan sebagainya diserapkan menjadi perkataan bahasa Melayu. Proses pinjaman ini berlaku pada semua bahasa di dunia selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau sesuatu bahasa itu tidak mahu meminjam perkataan daripada bahasa lain, bahasa itu tidak berkembang dan tidak dapat digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan disebabkan kosakata terhad. Curiga, kan, mencurigakan. Kelakuannya mencurigakan kami. Mendaulatkan, mendaulatkan. Kita perlu mendaulatkan bahasa. Menjalankan, menjalankan. Semua orang telah menjalankan tugas. Mensyairkan, mensyairkan. Lin mensyairkan rangkap syair itu dengan irama dodoi. Menzakatkan, menzakatkan. Beliau menzakatkan hartanya. Mentadbirkan, mentadbirkan. Amir mentadbirkan syarikat miliknya. Menswastakan, menswastakan. Kerajaan telah menswastakan projek bekalan air. Adik-adik, Kak Kiki sudah terangkan 3 bentuk apitan men-kan. Sekarang kita lihat pula bentuk seterusnya, iaitu apitan meng-kan. Apitan meng-kan digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf A, E, L, O, U, G, GH, KH, H dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf K. Mengarahkan, mengarahkan. Bapa mengarahkan anaknya supaya menyapu sampah. Mengidamkan, mengidamkan. Mereka mengidamkan kehidupan yang selesa. Mengelokkan, mengelokkan. Gadis itu berusaha mengelokkan tingkah lakunya. Mengoptimumkan, mengoptimumkan. Petani diseru supaya mengoptimumkan hasil tani. Mengujarkan, mengujarkan. Cikgu mengujarkan nasihat kepada murid-murid. Menggagahkan, menggagahkan. Walaupun sakit, ibu menggagahkan diri demi anak-anak. Menggaibkan, menggaibkan. Penjenayah sudah menggaibkan diri. Menghairankan, menghairankan. Perangai peliknya menghairankan orang ramai. Mengkategorikan, mengkategorikan. Pustakawan sudah mengkategorikan buku-buku mengikut jenis. Menghayalkan, menghayalkan. Dia tersenyum sendirian apabila menghayalkan keindahan kampung. Seterusnya, adik-adik, penggunaan apitan menyekan.
Apitan ini digunakan pada kata dasar bahasa Melayu asli yang bermula dengan huruf S. Huruf S mesti digugurkan. Ingat ya adik-adik, perkataan yang hurufnya digugurkan hanya melibatkan perkataan bahasa Melayu asli. Untuk kata pinjaman yang bermula huruf S, perkataan itu menggunakan apitan men, kan dengan mengekalkan huruf S seperti perkataan struktur menjadi menstrukturkan yang telah Kak Kiki jelaskan tadi. Menyusunkan, menyusutkan. Musim kemarau panjang telah menyusutkan pendapatan petani. Susahkan, menyusahkan. Jangan menyusahkan ibu dan bapa kita. Cuba adik-adik sebutkan perkataan lain yang bermula dengan huruf S. Kemudian tambah apitan menye-kan. Sakit, sapu, semak, suruh, susun dan banyak lagi. Sukar jadi menyukarkan. Sudah jadi menyudahkan. Cuba pula adik-adik sebut perkataan sia-sia dan tambah apitan menye-kan. Tak boleh? Betul. Perkataan sia-sia ini terkecuali. Sia-sia menggunakan apitan men-kan dengan mengekalkan huruf S. Sia-sia jadi mensia-siakan. Yang terakhir ialah apitan mengekan. Apitan ini digunakan pada kata dasar yang hanya satu suku kata. Contohnya, mengehatkan, mengehatkan. Din mengehatkan perbelanjaan hariannya. Mengesahkan, mengesahkan. Cikgu mengesahkan sijil lahir muridnya. Tetapi perkataan pinjaman yang hanya ada suku kata seperti klik, klip, klon tidak menggunakan apitan mengekan. Perkataan itu menggunakan apitan meng-kan, mengklipkan, mengklikkan, mengklonkan. Adik-adik, Kak Kiki perkenalkan suatu hukum yang Kak Kiki namakan sebagai hukum PTKS. Apakah hukum itu? Apabila men bertemu dengan 4 kata dasar bahasa Melayu asli yang bermula dengan huruf P, T, K, S. Huruf-huruf pertama itu mesti digugurkan. Itulah dia hukum yang wajar adik-adik ingat, iaitu hukum PTKS. Me dan P menjadi mem. Contohnya, memayungkan. Kecuali perkataan peduli menjadi mempedulikan dan perkataan perkasa jadi memperkasakan. Me dan ti menjadi men. Contohnya, menakutkan. Kecuali perkataan tertawa dan ternak, huruf T dikekalkan. Mentertawakan dan menternakkan. Me dan K menjadi meng. Contohnya, mengeluarkan. Me dan S jadi menye. Contohnya, menyukarkan.
Untuk membantu adik-adik, Kak Kiki paparkan jadual ini. Me jadi mem. Pi payung. Kan memayungkan. Me jadi men. Ti takut. Kan menakutkan. Me jadi meng. K keluar. Kan mengeluarkan. Me jadi menye. S sukar. Kan menyukarkan. Huruf awal PTKS ini tidak digugurkan jika perkataan itu kata pinjaman. Contohnya, proses jadi memproseskan. Tasbih jadi mentasbihkan. Struktur jadi menstrukturkan. Kategori menjadi mengkategorikan. Sekarang kita lihat pula apitan di, kan. Apitan ini mudah sahaja, iaitu apitan yang bergabung dengan kata dasar untuk membentuk kata kerja pasif. Ingat tak, Kak Kiki sudah bincangkan pada episod yang lalu tentang kata kerja pasif? Contohnya, di, arah, kan, diarahkan. Murid diarahkan oleh cikgu supaya menyiapkan tugasan. Di, buku, kan, dibukukan. Pengalaman hidupnya sudah dibukukan. Di, cantik, kan, dicantikkan. Rumahnya sudah dicantikkan. Perkataan buku dan cantik ialah golongan kata nama dan adjektif. Sudah bertukar makna dan golongan kepada kata kerja setelah menerima apitan di, kan. Itulah dia konsep kata terbitan. Episod kali ini agak panjang. Yang penting adik-adik jelas tentang konsep apitan men, kan dan di, kan. Sekarang Kak Kiki hendak uji adik-adik dengan soalan kuis. Adik-adik beri markah untuk diri sendiri. Markah 19, 20, kategori cemerlang. Markah 16 ke 18, kategori baik. Markah 11 ke 15, kategori sederhana. Markah 10 ke bawah, memuaskan. Usaha lagi, masih ada potensi. Adik-adik, tandakan sama ada betul atau salah golongan, kata dan perkataan berimbuhan yang dipaparkan. Ada 10 soalan dengan 2 jawapan bagi setiap satu. Markah penuh 20. Sulit, kata adjektif, mensulitkan. Cat, kata nama, mencatkan. Papar, kata kerja, memaparkan. Popular, kata nama, memopularkan. File, kata kerja, memfailkan. Paku, kata adjektif, memakukan. Fikir, kata kerja, memikirkan. Ternak, kata nama, menternakkan. Tabung, kata nama, mentabungkan. Perkasa, kata adjektif, memperkasakan.
Kita sudah sampai ke penghujung pertemuan. Sebelum berpisah, Kak Kiki ingin bacakan cerita seorang rakan yang menulis surat kepada Kak Kiki. Tambahkan apitan men, kan dan di, kan pada perkataan yang bertanda. Sebagai ketua keluarga, ayah telah jalan tugas dengan baik. Ayah beri sesuatu yang terbaik untuk ibu dan kami adik-beradik. Ayah dan ibu bukan sahaja telah sekolah kami, malah mereka turut ajar pelbagai ilmu kepada kami untuk bekalan hidup di dunia dan di akhirat. Kami manja oleh mereka. Setiap hari kami arah oleh mereka supaya tunai tanggungjawab sebagai anak, murid sekolah dan warga negara Malaysia. Mereka sentiasa pasti bahawa kami mematuhi jadual dan peraturan. Kerja-kerja bersih rumah turut masuk dalam jadual harian. Ibu berkata bahawa tugas itu berupa latihan tidak formal yang diperoleh di rumah. Sekian sahaja dan doa agar kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. Setia bersama.